Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'u lillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa suhbatul ahmaki syu'mun. Jadi kita sambung lagi muzakarah kita Nasaihul Ibad. Hari itunya kita masih lagi dalam maqalah yang ke-26 daripada bab 22 masih lagi pada maqalah yang ke-26. Kata dianya wasuhbatul ahmaqi syu'mun. Bersahabat dengan orang yang bodoh tu ialah satu perkara yang mencelakakan, mensialkan gitu. Nak syu'mun makna meracun. Makna mencelaka pun boleh kata, mensial pun boleh kata. Nah, apabila kita tu bersuhbah dengan orang yang bodoh. Nah, bodoh sini apa maksud? Wahwa dan ia al-ahmaqu. Orang bodoh sininya wadi'u syai'i fi ghairi mahallihi. Letak sesuatu perkara tidak pada tempat dia, ma'ilmi biqabahihi, serta tahu dengan keburukannya. Nah, itu dia panggil bodoh sini. Jadi bodoh sini bukan bodoh tak tahu langsung. Nah, kalau bodoh tak tahu langsung tu senang. Nah, orang panggil bodoh hak boleh diajar. Nah, orang panggil jahil basik. Jahil maknanya dia bodoh tu, bodoh tu. Dia tahu kata diri dia tu bodoh, dia ngaji. Nah, kalau bodoh basik lagu tu senang. Boleh diajar. Nak boleh dididik. Bodoh yang membawakan diri seorang itu nak ngaji. Itu dia panggil jahil basik. Tapi jahil sini ni bukan jahil basik dah lah.
Orang panggil jahil murakkab. Apa jahil murakkab? Yang ni dia tak tahu perkara yang sebenar. Kemudian dia tak tahu dengan diri dia tu tak tahu. Tu. Dia tu tak tahu perkara yang sebenar, perkara yang hak dia tak tahu. Kemudian dia tak tahu kata diri dia tu tak tahu. Yang dia tahunya dia tahu. Yang dia duk rasa dia tahu, dia macam alim. Itu. Itu dia panggil jahil murakkab, dia panggil. Jahil berlapis. Jahil berlapis ni dicela oleh Allah Taala. Kenapa? Karena jahil lagu ni tidak membawa ke diri orang yang jahil tersebut tu nak ngaji, nak taubat pada Allah Taala. Tak ada. Kenapa? Karena dia rasa dia alim. Dia tahu saya pun alim ke? Itu. Saya pun tahu juga. Padahal dia tak tahu. Baru jadi mikrofon. Mana mikrofon yang sebelah gitu, ya tak? Jadi itu orang panggil jahil murakkab. Apa? Jahil berlapis. Dia tak tahu dengan perkara yang hak, perkara yang sebenar dia tak tahu. Dan dia tak tahu kata diri dia tu tak tahu. Dia duk rasa diri dia tu tahu semua. Itu dia panggil murakkab. Jahil murakkab, jahlul murakkab. Maka jahil ni jahil dicela oleh Allah Taala. Kenapa? Karena Tuhan empunya jahil seperti ni tak bawa diri dia pergi mengaji. Kenapa? Dah dia tahu. Dia pun tahu juga kata. Tak ada masalah apa. Itu tu. Maka jangan kita bersifat dengan jahil lagu tu. Adapun ahmak ni, dia tahu dengan benda yang sebenar. Ni lain ni. Al-ahmak mana dia tahu benda sebenar, tapi dia pergi buat benda hak tak sebenar. Tadi jahil basi. Jahil basi ni lah orang panggil jahil hak dipuji oleh syarak. Mana? Dia tahu diri dia tu bodoh. Dia tahu kata diri dia tu tak tahu, maka dia pergi ngaji. Itu orang panggil jahil yang dipuji oleh syarak. Jahil lagu ni disuruh kita bersifat. Kenapa? Karena disuruh kita tuntut ilmu daripada buayan sampai dia lahad. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut olehmu akan ilmu daripada buayan sampai liang lahat. Bagaimana boleh kita tuntut ilmu daripada buayan sampai liang lahat kalau kita rasa diri kita alim? Ketika mana kita rasa diri kita alim, tok guru dah tak perlu ngaji dah, ketika tu orang panggil jahil. Maka syarak suruh mengaji sampai mati. Itu ngaji, duduk dalam ngaji semua. Sebab tu kita walaupun sudah dah habis masa mengaji, sekolah menengah, sekolah rendah, universiti, tapi tetap ada orang panggil pengajian-pengajian di masjid, di surau-surau. Ini supaya kita diajar mengaji sampai mati. Apatah lagi orang yang duduk di dalam suasana pondok, memang hari-hari itu mengaji semua. Dia mengajar, dia mengaji. Orang panggil hidup budaya ta'lim, ta'lum. Mengajar, mengaji sampai mati. Ini jahil basi, dipuji. Yang keduanya jahil yang dicela, jahlul murakkab, mana dia tak tahu dengan benda yang sebenar, dan dia tak tahu kata diri dia tu tak tahu. Yang dia tahu diri dia tu tahu. Tu. Maka dia tu tak mengaji. Relax kata ni. Tu jahil murakkab, bodoh yang dicela oleh syarak. Yang ni pula ahmak. Ahmak ni bodoh juga. Tapi tak panggil jahil, panggil bodoh. Kenapa? Karena dia tahu benda yang sebenar. Yang mengaji. Ni mengaji pula ni. Tahu benda yang sebenar. Syurga, neraka, mati itu sebenar. Soal muka nakir dalam kubur itu sebenar. Kubur dia satu lubang daripada lubang neraka kalau dia tu syaqawah. Satu taman daripada taman syurga kalau dia tu sa'adah. Tapi dia buat tak serupa dengan hak dia mengaji. Ini dia panggil ahmak. Mana? Wa huwa wadi'u syai'i fi ghairi mahallihi ma'al ilmi biqabahihi. Ialah orang ahmak ni, ialah orang yang meletakkan sesuatu, orang yang buat sesuatu, orang yang hija sesuatu perkara fi ghairi mahalli, tidak pada tempat dia. Tengok, ma'a ilmi biqabahihi, serta dia tahu dengan keburukan sesuatu perkara tersebut. Dia tahu kalau tak semaya ni neraka Tuhan janji, tapi tak semaya juga. Tu ahmak.
Dia tahu kata berzina ni dosa, neraka Allah Taala janji. Dia berzina ke? Ni orang panggil ahmak. Tahu tapi wak hijau serupa orang tak tahu. Itu orang panggil ahmak. Bodoh lah. Tapi bodoh ni berat lagi pada hak dua tadi. Hak pertama tadi disuruh nah kita bersifat dengan bodoh lagu tu, jahlul basit. Yang kedua tu jahlul murakkab, dicela kita bersifat lagu tu kerana kita tidak akan jadi seorang yang menuntut ilmu, kasih pada ulama, mendengar ilmu, ngaji tak. Hak ni pula orang mengaji, mari masjid, mari surah, nah, tahu ilmu, tahu dosa pahala, tahu halal haram. Tapi bila bak hijau amal buat tak serupa dengan gapo dia tahu. Ini dia panggil ahmak, bodoh. Nah, tahu dah kata ada lubang depan tu, yang masuk juga. Tu kita kata bodoh apa? Bodoh lah panggil. Orang tahu kata ada lubang depan tu, orang nak elok, dia dah ada lubang depan tu. Siap nak masuk ni, degum masuk. Bodoh orang panggil lagu tu. Nah, itu lagu tu. Maka kalau kita bersuhbah dengan orang yang ahmak, orang yang tahu perkara yang sebenar tapi buat tu tak serupa dengan benda yang dia tahu. Syu'mun ialah satu kecelakaan, satu kesialan. Sial lah panggil dia ni. Duk sahabat dengan dia, rupa ingat kau boleh ke ilmu tu apa? Rupa kau berat perangai dia. Tu. Kau teruk dia. Maka sebab tu jangan kita bersohbah dengan orang ahmak. Apa orang ahmak? Orang yang tahu, orang panggil keburukan sesuatu perkara tapi pergi buat juga. Nah, maknanya orang yang ada ilmu tapi buat tak serupa dengan gapo dia tahu. Itu dah. Apa makna syu'mun? Ay ghairu mubarakin. Itu tidak ada keberkatan, tidak ada barakah. Apa barakah? Al barakatu ziyadatul khair. Barakah ni orang panggil bertambah-tambah kebajikan, kebaikan. Berartinya orang yang bersohbah dengan orang yang ahmak, orang bodoh tadi, tidak menambah apa-apa kebaikan bagi diri dia, sia-sia. Persahabatan dia tu persahabatan yang sia-sia, bahkan terkadang boleh membawa diri dia tu pula seperti ahmak tadi, seperti orang bodoh tadi. Awak ke tahu dosa pahala, kenapa awak buat juga? Tak apa. Dunia ni tempat kita sementara nak enjoy, bila lagi? Iya ke? Saya nak tiru awak juga habis. Tu bersahabat dengan orang ahmak. Habis. Kama rawat Tabrani an Bushairin annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Seperti mana hadis yang telah diriwayatkan oleh Tabrani daripada Bushairin annahu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda ia isrimil ahmaqa. Apa makna isrimil ahmaqa? Bacanya bikasril hamzati warra'i. Baca dia dengan bagi bawahkan hamzah dan ra. Ai iqta wuddahu. Putuskan rasa cinta orang yang ahmak. Rasa kasih belah kepada orang ahmak jangan putus. Apa makna? Wal makna la tusahibhu. Bermula maknanya jangan kamu bersahabat, Nabi kata, dengan dia, dengan orang yang ahmak. Isrimil ahmak ay la tusahibhu. Jangan kamu bersahabat, jangan kamu berteman, jangan kamu berkawan rapat dengan orang ahmak. Kenapa? La tusahib, jangan kamu berteman rapat, jangan kamu berkawan rapat dengan orang bodoh. Liqabahi halatihi, kerana buruk kelakuannya. Liqabahi halatihi, kerana buruk kelakuannya, kelakuan orang ahmak. Kelakuan orang ahmak ni memang buruk. Kenapa? Dia tahu tapi dia tak buat. Dia bercakap tapi dia menyalahi apa yang dia bercakap. Itu. Maka kerana itu dalam Quran kata lima taquluna ma la taf'alu. Kenapa kamu berkata benda yang kamu tidak buat? Lima taquluna ma la taf'alu. Kenapa kamu kata benda yang kamu tak buat? Ni kepada orang ahmak ni. Mana? Kata semayang tuan-tuan, berjemaah tu. Dia sendiri tak semayang bayar pun.
Semayang Jumaat ni begini syarah kau orang boleh pahala. Dia sendiri tak semayang. Jangan kata Jumaat semayang bodoh. Ada gitu. Ada. Tu ada dah. Pokok ustaz-ustaz juga. Masa saya mula-mula balik Mesir ke 2013. Masa tu tak ada kuliah lagi lah. Jadi saya ikut satu orang ustaz tu masuk TV ustaz tu. Masuk TV. Sahur lah masuk TV. Tapi lah ni seorang-seorang kuku dah kali. Jarang nampak. Saya pun jarang tengok TV. Tak sempat masa nak tengok TV. Jadi ustaz tu orang TV. Masuk TV Al-Kuliah ke berapa adalah dia ni. Jadi ikut dia lah. Kerana kita orang baru sapa daripada Mesir ni, tak tahu tepat nak kuliah ke mana. Dia nak memperkenalkan kepada orang surau masjid. Jadi ceritanya nak pergi ke masjid hari tu jam jalan. Jam teruk. Siapa-siapa tu pukul 8. Lebih kurang dalam 15 minit lagi nak isyak dah. Dia cepat-cepat keluar daripada kereta, cucuk-cucuk berlari ingat kau nak pergi semayang maghrib. Rupa-rupa cucuk-cucuk pergi duduk di meja kuliah. Assalamualaikum. Semayang maghrib dak lagi. Tak semayang maghrib lagi. Kata jamu mari sekali dak tu ni. Mari sekali lah. Tu ceramah gelegung sampai pukul 9 sudah tu semayang isyak. Lu tengok takut dia qada ke kawan ada. Tak ada qada apa. Rupanya gitu. Ada jenis orang lagu ni. Mana? Ni Ahmad ni. Boleh kecek benda kebaikan, boleh syarah ke orang, boleh ceramah ke orang, tapi dia sendirinya tidak buat. Jangan kita bersahabat. Karena nanti jakit dengan dia, berjangkit. Nyakit berjangkit ni bahaya. Kalau COVID ada hak boleh sembuh juga. Ni. Kalau hak ni nak sembuh payah ni. Bulan Ramadan suka dia. Ingat kau kerana bulan maghfirah kau dah. Bulan duit dia kata. Subuh, duha, zuhur, asar, kuliah penuh. Tu. Benda tak tarawih. Kalau semaya hak wajib pun boleh tinggal, semaya tarawih biasa tu. Malam tiga tepat boleh kuliah. Boleh tazkirah Ramadan. Ada orang lagu ni, ada sungguh. Maka la tusahib. Jangan kita bersahabat. Karena bahaya. Kabura maqtana indallah an taqulu ma la taf'alun. Benar besar dosa di sisi Allah an taqulu, engkau berkata ma la taf'alun, benda yang kamu tidak buat, tidak kerja. Itu bahaya tu. Maka Nabi kata la tusahibhu, jangan kamu bersahabat dengan orang ahmak. Kenapa? Liqabhi halatihi, karena buruk kelakuannya. Wa li anna tiba'a sarraqatun, dan kerana laginya tabi'at tu tabi'at. Tabi'at dia tu sarraqatun, curi. Tabi'at dia tu curi, tabi'at ni curi. Wa qad yasruku tab'uka minhu. Waqad, dan terkadangnya yasruku, mencurilah tab'uka, oleh tabiat engkau, minhu, daripadanya, daripada ahmak. Kita hok molek dah duduk beramal, ngaji sikit-sikit, beramal sikit-sikit, sekadar hok mana kita boleh beramal, kita beramal. Tiba-tiba duk pergi saing dengan orang ahmak. Game ni tabiat ni bersifat dengan mencuri. Curi ya jakit. Sebab itulah mengaji dengan bersohbah ni dia tinggi bersohbah. Kenapa? Kerana mengaji, kita mengaji bab sabar satu dengan kitab, belajar dengan kitab. Tok guru syarah bab sabar, gelegung siapa soyok kitab, terbakar kitab, kuatnya mengaji dah tu. Tapi nak praktik sabar tu payah. Kenapa? Kerana kita mengaji tu orang panggil teori, bukan praktikal. Maqal dia panggil. Tapi kalau kita bersohbah dengan orang hak soleh, orang hak baik, kita tak ngaji pun kita bab sabar ni. Kita tengok dia bila kena ujian gapo, kena maki, kena lagu ni sabar tu. Maka berjangkit tabiat dia tu jangkit dengan kita. Karena tu li'anna taba'a li'anna tiba'a sarraqatun. Karena tabiat ni curi. Dia boleh curi, dia boleh jakit. Yang ambil hak orang. Maka kalau baik dengan orang hak soleh, maka jakitlah kesolehan orang tu. Sebab itulah
Katanya dalam kitab-kitab disebut dilalatul apa? Hal aqwa min dilalatil maqal. Tunjuk dengan kelakuan, dilalatul fi'li aqwa min dilalatil qawli. Gila tak? Tunjuk dengan kelakuan itu lebih kuat pengertian daripada tunjuk dengan perkataan. Nanti ni kalau cakap saja gini, biasa ya. Tapi kalau tunjuk sendiri, praktikal sendiri, itu lebih kuat. Macam orang mengaji bab wiring lah. Tahu wayar tu wayar, tapi kalau dia sendiri nak pasal, tak pandai. Secara teori dia boleh, tapi praktikal, tak pandai. Itu. Jadi sebab tu pengajaran dengan secara praktikal, dilalatul fi'li aqwa min dilalatul qawli, lebih kuat daripada pengajaran dengan pengertian dengan secara perkataan. Maka kerana itu kalau kita bersohbah dengan orang ahmak, orang bodoh tadi, dibimbangi, kita tu curi tabiat dia, tabiat buruk dia tu mari jakit ke kita. Kenapa? Kuat orang panggil dilalatul fi'li. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ada tak kita? Lidah kelakuan tu lebih fasih daripada lidah percakapan. Ambil. Warawa Tirmidzi an ibni Amrin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khoslatani man kanata fihi katabahu Allahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiran wala sabiran. Telah meriwayat oleh Imam Tirmidzi daripada Ibnu Amri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani, ada dua perkara, man kana fihi, barang siapa yang adalah dua-dua perkara tersebut fihi padanya, pada barang siapa. Kalau dua perkara tu ada pada seseorang tu, maknanya katabahullahu syakiran sabiran, nescaya Allah Ta'ala menulis atau menetapkan akan dia seorang yang bersyukur dan seorang yang sabar. Kalau ada dua perkara ni. Wa man lam takuna fihi, dan barang siapa yang tidak adalah dua-dua perkara tu pada diri dia, lam yaktubhullahu syakiran wala sabiran, nescaya tidak mentetaplah akan dia oleh Allah Ta'ala sebagai orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Tidak termasuk di kalangan orang yang syukur dan orang yang sabar. Siapa? Ini dua perkara. Pertamanya, man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Pertama daripada dua perkara yang kena ada di diri kita, barulah Allah Ta'ala tetapkan, Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan orang yang bersyukur dan orang yang sabar, ialah man nazara, barang siapa yang menilik, fi dinihi, pada agamanya, ila man huwa fawqahu, kepada mereka yang lebih tinggi daripada dia, faqtada bihi, maka mengikutlah ia dengan dia, dengan man huwa fawqah, mereka yang lebih tinggi. Tu pertamanya, seseorang yang melihat dalam urusan agama dia kepada orang yang lebih tinggi, orang yang lebih baik pada dia. Macam kita mari semaya masjid seorang, bagus dah, tapi tak istiqamah, kurang sikit. Kita pun tengok kepada seorang yang istiqamah, ada semua dia ni, aku kena tiru dia ni. Itu makna man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu, barang siapa yang menilik kepada agama dia kepada orang yang lebih tinggi. Jangan tilik orang yang lebih rendah. Tilik orang yang lebih tinggi. Tengok orang ni baca Quran sejuzuk sehari, kita satu surah pun tak terbaca sehari, contoh. Kita pun aku kena usaha seperti dia juga ni. Tu orang panggil jadi fastabiqul khairat.
bersegera berlomba-lomba kepada kebaikan. Kalau kita tengok orang lebih rendah, tak berlomba dah kita. Alhamdulillah dah saya cukup dah setakat ni. Molek dah saya ni. Habis Tika mana rasa diri dia tu baik, tu jahat. Nah, itu. Dalam urusan agama ni kita kena tilik kepada orang yang lebih tinggi daripada kita, lebih baik pada kita, lebih banyak beramal daripada kita, lebih banyak ilmu daripada kita. Barulah kita tu fastabiqul khairah. Berlomba-lomba, bersegera, nak bersungguh-sungguh buat kebajikan. Kalau tengok lebih rendah, jauh sama lah kita ni dah. Saya baik dah banding dengan orang yang tak semaya band tu. Saya lagi baik. Habis duduk situ, tak naik tinggi ke mana dah kita. Nah, tapi kalau kita tengok orang lebih tinggi pada kita, ketinggalan saya ni dah. Orang lain semaya duha lagi, semaya witir lagi, saya hak wajib saja. Tak boleh jadi ni. Saya itu orang panggil apa? Man nazara fi dinihi ila man fawqahu faqada bihi. Barang siapa yang menilik pada agamanya kepada orang yang lebih tinggi daripada dia. Nah, urusan agama kita kena tilik orang yang lebih tinggi. Maka kita pun akan ikut dia. Ikut jejak langkah dia. Tu siapa dia yang lebih tinggi? Tak ada orang lain dah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi sekali dalam urusan agama. Rasulullah tu dalam sehari tu taubat 100 kali. Padahal dia maksum. Aku ni hak tak maksum. Sekali pun tak taubat. Kalau lepas maya astagfirullah ingat kau nasi khabu tu bukan tobat. Tobat ni kena rukun syarat dia. Kena ada an-nadmu, al-azmu, wal-iqla'. Kena ada menyesal, azam tidak mahu kembali lagi kepada maksiat tersebut. Minta Allah Ta'ala cabut ke bekas maksiat tu dalam diri dia. Itu orang panggil tobat. Kalau duk sebut astagfirullahalazim, kepala otak dia ingat nasi biryani ke, nasi kambing ke. Itu tak taubat, ucap astagfirullah, ucap istighfar dah apa panggil. Itu. Teruknya lah aku. Tak boleh jadi ni. Nah. Lepas tu nak 100 kali, tak mampu nak boleh por Rasulullah tu tak mampu. Memang. Sebab tu kita tak boleh nak tanding Rasulullah. Atqakum, yang paling takwa di sisi Allah ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas boleh sipi-sipi tak apa dah mana. Paling kurang sehari 3 kali taubat. Masuk dah orang banyak bertaubat kata ulama. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Taala Maha kasih cinta dia kepada orang yang banyak bertaubat. Kata ulama paling kurang nak dimasuk ke golongan orang yang banyak bertaubat ni sehari 3 kali. 3 kali tu masuk. Sekali tak masuk lagi. 2 kali taubat sehari tak masuk lagi. Tawabin tu tak masuk. Taubat tu taubat bukan termasuk orang yang banyak bertaubat. Nak banyak 3 kali masuk. Pagi sekali taubat, duduk tikar sejadah mengalir air mata, ingat ke dosa-dosa, ya Allah apalah dosa-dosaku, ada an-nadmu. Ya Allah aku tak nak dah buat benda ni. Itu al-azmu. Ya Allah minta cabutlah bekas maksiat dalam perut aku, ada ikhlas. Cukup syarat taubat. Kalau dosa hak pasal dengan Allah Taala. Kalau dosa pasal makhluk kena pergi minta maaf dengan makhluk. Tak boleh dengan Allah Taala gitu, tak boleh. Tidak ada satu amalan yang boleh menghapuskan dosa kita dengan makhluk. Kalau ada orang yang kata ada, itu salah cakap. Hatta semaya sunat tasbih sekalipun. Sunat tasbih ni boleh menggugurkan segala dosa, nekara. Tapi tak termasuk dosa kita dengan makhluk. Dosa kecil, dosa besar, ya. Dosa yang dulu, dosa yang lagi yang lagi akan, ya. Dosa orang panggil kita buat dengan secara terang-terangan atau dengan sembunyi, ya, itu ne. Dosa kita dengan makhluk tak masuk. Itu berat orang panggil dosa dengan makhluk ni, bahaya. Sebab itulah jangan kita buat dosa dengan orang ni. Kalau dosa dengan Tuhan mudah basah. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Tuhan ni Maha amat pengampun. Orang bukan Maha amat pengampun, Maha amat berdenda. Itu jaga-jaga. Nak buat dosa dengan makhluk ni fikir 2-3 kali dulu. Aku kalau tak lepas dengan dia, tak lepas dengan Tuhan. Itu pagi sekali, dengan hari sekali, malam sekali. Masuk tahu habis. 100 kali tak mampu saya. Tapi nak usaha wirapat. Tu. Wirapat apa? 99 tak apa dah.
80 kali sehari dah pada. Tu. Tengok orang yang lebih tinggi. Baru kita tu bersungguh dalam agama. Gitu. Wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu. Itu. Dan menilik ia kepada urusan dunianya kepada mereka yang lebih rendah daripada dia. Gitu. Kan kita kan terbalik. Kalau urusan agama kita tengok orang lebih rendah. Orang tu langsung tak pergi masjid. Saya mari juga seminggu sekali. Tu kita tengok orang lebih rendah. Orang tu mari seminggu sekali je. Saya mari juga ngorek-ngorek maghrib-maghrib atau zuhur ke, rehat-rehat waktu hijau mari. Tengok orang lebih rendah. Tu duduk lagi tu. Lepas tu kalau dunia, tengok orang lebih tinggi. Dia ni pakai kereta kereta mewah dah lah ni. Dulu pakai kereta kacil. Kok mana ni? Dulu rumah sewa lah ni, rumah beli banglo 4 tingkat, bini 4 ekor, anak 40 ekor. Ramai. Tak boleh ni aku kena. Tu kita kan terbalik. Urusan agama kita tilik hak lebih rendah, urusan dunia kita tilik hak lebih tinggi. Tu kak bergama dengan dunia. Pagi petang siang malam tu tak ingat kau mati. Padahal kata Sayyidina Ali, hiya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adallu minadh dhalili. Dunia itu benda yang paling sikit daripada benda yang paling sikit. Tapi oleh kerana kita tengok orang yang lebih tinggi pada kita, tu berasa tak cukup sama. Berlomba sama, bergiak sama, bersungguh sama, bersisi lengan, bercawak kota kita. Apa? Cari dunia. Kenapa? Duk tengok orang lebih tinggi. Tinggi lagi siapa yang lebih tinggi dunia? Korun tak ada. Tu lebih tinggi lagi. Tak boleh jadi ni. Aku mesti kena setarah dengan korun. Mana? Semua harta dalam tanah ni semua nama saya belaka. Kalau orang jumpa lepas saya mati ni, semua hartanya, harta siapa? Harta Faiz. Harta Faiz, bukan harta korun lagi. Kenapa? Setarah. Itu berat tu. Kalau orang setara tu gak benar. Tu maka nak obat hatinya ke mana? Alhaakumut takasur. Tuhan kata, celaka orang yang takasur, berlomba-lomba pada dunia. Hatta zurtumul maqabir, sehingga dia pergi ziarah kubur. Pergi ziarah kubur banyak. Orang kata sembah kubur, tu orang kata kita pergi ziarah tu kan apa? Nak ingat kemati. Kerana kubur itulah rumah masa depan kita, bukan rumah lain ni. Ada yang duk ngeping, inilah rumah masa depan anda. Banglo 3 tingkat, semedi 4 tingkat. Ada swimming pool, senang anda dengan anak cucu cici anda di rumah ini. Itu tipu daya. Tipu daya, tazyin. Tazyinus syaitan. Syaitan buat mari tazyin, buat perhias. Ini saya kena dapat rumah ni usaha kerja pagi petang siang malam. Semaya bel tak bercara. Sedekah zakat tak bercara. Ngaji kelas kau, ilmu fardu ain tak bercara. Yang penting aku dapat ni cerita. Dapat pak mati. Sudah mulai masuk bangla dia mati dah. Orang tanah lah bangla tu. Dah. Orang tanah mana? Kubur lah. Tanah perkuburan. Sebab itulah tanah perkuburan tu hamba duk nasihat semua supaya tukar signboard tanah perkuburan tu, tulis rumah masa depan anda. Tulis lagu tu, barulah jejak. Orang panggil qaulan baligha, masuk pakai dalam perut kita. Ni duk tulis tanah perkuburan. Tanah perkuburan Islam. Kita duk lalu hari-hari tanah kubur untuk orang mati, hamba hidup lagi. Duk main lagu tu. Kalau tulis di signboard tu rumah masa depan anda. Itu gak pergi kerja teringat kau semaya tu kat ke? Jangan suruh kena semaya ni. Tanah kubur aku. Jumpa orang miskin ke apa yang duk kedekut. Bagi sedekah seriak pun tak apa seperti ikhlas. Tu. Tapi tak. Kenapa? Karena kita tilik dunia ni kepada orang yang lebih tinggi. Maka kerana tu kita tak bersyukur semua pada Allah Ta'ala. Sebaliknya, kalau dia tilik wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu, dan menilik ia man tadi tu, barang siapa tu fi dunyahu, pada dunianya kepada mereka yang lebih bawah daripada dia, fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi,
maka memuji ia akan Allah alama kerana barang nikmat faddalahu yang telah melebihlah oleh Allah Ta'ala akan dia, akan barang siapa tu bihi dengan dia, faddalahu bihi, melebihlah ia Allah Ta'ala bihi dengan dia, dengan nikmat tadi tu, alaihi di atasnya, di atas barang siapa. Kalau orang ada dua perkara ni, katabahullahu syakiran sabiran, Allah Ta'ala masukkan dia di kalangan orang yang bersyukur dan sabar. Kalau kita nak jadi orang yang digolongkan oleh Allah Ta'ala orang yang syukur, orang yang sabar, kena ada dua sifat tadi. Mana? Urusan agama tengok orang lebih tinggi supaya kita tu bersungguh-sungguh berlomba-lomba buat kebaikan. Kalau urusan dunia tengok kepada orang yang lebih rendah supaya kita tu bersifat dengan qanaah, memada, mencukupi, tidak tamak halaba, tidak hasad dengki dan sebagainya. Ini barulah Tuhan tu masukkan kita di kalangan orang yang bersyukur dan orang sabar. Kalau tak syukur artinya orang kufur nikmat. Berat tu. Tu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur aku tambah lagi nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau tak syukur nak kufur nikmat, azab aku sangat pedih tu ayat. Nak mana? Sini. Tu fikir tilik tengok. Tu. Pak kalau tak sabar, tak sabar tu hai suruh pergi cari Tuhan lain. Faman lam yasbir bi bala'i falyatlub rabban siwa'i. Kalau tak sabar dengan ujian aku, kita cari Tuhan lain pada aku. Boleh cari lagi Tuhan lain pada Allah. Dia kata banyak batu kih ada. Tu bukan Tuhan. Tu bukan Tuhan yang sebenar. Tu Tuhan palsu. Tuhan palsu ni bukan Tuhan. Tuhan ni hanya ya Allah. Sebab tu kalau ada orang hak belagak warak bila ustaz kata syukurlah ke Tuhan, dia kata ustaz jangan sebut Tuhan, sebut Allah lah. Tuhan ni banyak. Bahaya tu, mudah kufur. Apa Tuhan ni banyak? Tuhan ada berapa? Tak ada lala dah. Tuhan dia kata tu hak duk batu ke, hak duk di Kelantan ada hak tidur, hak duduk, hak bangun tak. Hak tu bukan Tuhan jadi awal lagi. Tapi dia mau orang Hindu duk panggil Tuhan. Tuhan palsu. Dia mau tak kenal Tuhan, dia mau panggil Tuhan. Tuhan palsu tu Tuhan ke? Bukan. Duit palsu duit ah. Bukan. Beli kedai bawa duit palsu, kata duit palsu ni tak laku. Duit juga. Duit palsu. Duit juga palsu pun. Penyatapa kau cashier jawab dia kata ni. Tu lagu tu. Tuhan palsu bukan Tuhan. Jadi sebab tu kalau kita sebut Tuhan, kena ke Allah. Sebut Allah, kena ke Tuhan tu. Tak usah duk belagak warak lah nak tegur-tegur kata ni. Ayat tegur boleh. Tu. Waman nazara, dan barang siapa yang meniliklah ia man fi dinihi pada urusan agamanya ila man huwa dunahu, kepada mereka yang lebih rendah daripada dia. Macam tadi. Wa nazara fi dunyahu ila man huwa fawqahu, dan dia tilik pada urusan dunia tu kepada orang yang lebih tinggi daripada dia. Ni hak banyak ada di kita lagu ni. Urusan agama tilik orang yang rendah. Urusan dunia tilik kepada orang yang lebih tinggi. Tu gak bergomo. Bersisi lengan bercawak kata apa? Dalam bab urusan dunia. Baik. Fa asifa ala ma fatahu, maka apa? Bersedihlah di atas barang yang telah luput. Akan dia lam yaktubullahu syakiran wala sabiran, tidak memasukkan akan dia oleh Allah Ta'ala akan orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Jadi orang lagu ni Allah Ta'ala tidak golongkan, tidak masukkan di kalangan orang yang bersyukur dan orang yang sabar. Habis. Jadi kalau kita nak masuk di kalangan orang yang bersyukur bersabar, lagu mana? Tak ada. Urusan agama tilik orang lebih tinggi supaya kita tu bersungguh-sungguh dalam urusan agama. Bersisi lengan bercawak kota kita dalam urusan agama. Urusan dunia tengok orang lebih rendah. Supaya apa? Supaya kita tu ada sifat qanaah, memada, mencukupi, tidak tamak halaba dan sebagainya. Itu. Kalau tidak lagu tu, masuklah kita di kalangan orang yang kufur nikmat Allah. Habis. Hadza hadithun hadzal hadith
jami'un li jami'i alwa'il khair. Kata dia, ini hadis menghimpunkan sekalian perkara-perkara yang menjadi kebaikan untuk kita manusia. Habis itu kemudian kita akan sambung pula wal maqalatu sabi'atu wal 'ishruna wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.